Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa seruan saya, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama meneruskan kehidupan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk terus beribadah dan terus mencari redha-Nya sepanjang kehidupan kita. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama meneruskan pembelajaran kita dalam slot study online pendidikan Islam. Sebelum tu apa khabar semua, sihat seperti biasa? Moga-moga semuanya dalam keadaan yang ceria-ceria selalu di samping keluarga tercinta, insya-Allah. Okey. Jadi pada waktu ini marilah sama-sama kita menyediakan diri kita untuk meneruskan pembelajaran, terutamanya kepada pelajar tingkatan 4. Pelajar tingkatan 4 yang mana hari demi hari Pak Isal semakin dekat. Itulah, Pak Isal makin dekat. Jadi Ustaz doakan agar para pelajar sekalian membuat persediaan yang secukupnya untuk menghadapi peperiksaan. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang pendidikan Islam, bukan sekadar untuk pembelajaran akademik sahaja, bahkan lebih daripada itu, yang mana pendidikan Islam ini diamalkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebab tu bila kita belajar pendidikan Islam, bukan sekadar untuk peraisa saja, para pelajar sekalian ataupun semua sidang penonton yang menonton waktu ini, bukan kita belajar pendidikan Islam untuk nak peraisa saja. Itu kita kena betul niat dan juga mindset kita. Belajar untuk akhirat. Pendidikan Islam terutamanya kita nakkan redha Allah. Jadi kita nak belajar agama untuk menuju jalan yang Allah redha. Itu yang kita harapkan. Jadi para penonton sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran untuk tingkatan 4. Yang lain pun kita sama-sama lah belajar. Pada pelajaran ke-16, tajuk Muamalat Islam. Okey, untuk para penonton sekalian, tajuk Muamalat Islam ini ada 2 unit. Unit pertama dan unit yang kedua. Jadi untuk unit yang pertama ini kita akan selesaikan dulu unit pertama, dan unit kedua akan ada satu lagi link video yang mana para penonton sekalian boleh tengok di link di bawah. Ustaz akan attachkan ataupun masukkan sekali link di bawah untuk sambungan bagi pelajaran ke-16 Muamalat Islam. Okey. Jadi apa kata kita akan teruskan dengan pembelajaran kita Muamalat Islam bagi unit 1 dulu. Sebelum kita mula, seperti biasa, duduk dengan tenang, duduk dengan tertib, duduk dengan sopan, paling selesa dan paling mudah untuk kita nak belajar ilmu. Okey, yang pertama. Kemudian sama-sama kita mulakan pembelajaran kita dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mula dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sama-sama kita buka dan kita sambung harapan kita kepada Allah dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Okey, sebelum mula seperti biasa, mulakan pembelajaran kita dengan persediaan yang secukupnya, serapinya, utamanya pada alatan dan juga bahan pembelajaran kita. Alatan kita nak tulis, pensel, pemadam, pen, semua, buku rujukan, buku nota dan sebagainya juga telah siap ada depan para pelajar sekalian. Dan ikhlaskan hati dan jom fokus. Okey, jadi untuk bidang muamalat Islam, pelajaran 16 unit 1, konsep muamalat Islam, bidang fiqh. Jadi para pelajar sekalian boleh buka buku teks muka surat 129 dan kita akan terus sampai ke 135 insya-Allah. Okey. Bolehkah? Boleh. Okey, baru nak mula takkan nak mengantuk dah, takkan nak menguat dah, baru mula. Like lu. Okey, kita akan masuk untuk tajuk awal pada bab awal pada tajuk muamalat Islam. Kita akan masuk maksud, hukum dan dalil muamalat Islam. Maksud, hukum dan dalil muamalat Islam. Kita tengok dulu pada maksud muamalat Islam, iaitu hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Maksudnya apa? Muamalat Islam ialah hukum syarak. Hukum syarak yang berkaitan dengan apa? Urusan kewangan. Itu contoh semua tu kita dah maklum. Urusan kewangan termasuklah jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Okey. Kemudian hukum muamalat Islam, hukumnya apa? Harus kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Macam tu nah. Okey, kita akan terus ke dalil naqli muamalat Islam yang mana Allah telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu dalil naqli tentang muamalat Islam. Ingat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Itu je. Okey, seterusnya kita ke matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. Apakah matlamat disyariatkan muamalat Islam ini? Okey, yang pertama, ingat semua ada 5 matlamat pensyariatan. Yang pertama, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Dan yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Yang kedua. Yang ketiga, urusan dalam muamalat Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Keempat, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Dan yang kelima, tak lain tak bukan, bila kita buat muamalat Islam, kita nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya dalam urusan harian. Okey, itu adalah matlamat pensyariatan muamalat Islam. Ada berapa? Ada 5. Iaitu yang pertama, adilnya Allah. Yang kedua, iktiraf pemilikan harta. Yang ketiga, urusan muamalat tepat dengan matlamat syariat Islam. Yang keempat, menjaga kepentingan penjual, pembeli, penyewa, pemilik. Dan yang kelima, mendapat redha Allah. Itu. Jadi senang kan? Senang, jadi kita dah tahu dah tentang matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. Okey, seterusnya kita ke kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam. Apa pentingnya kita mengamalkan muamalat Islam? Pentingnya kita memahami muamalat Islam kerana yang pertama, Allah telah menyatakan bahawa bila kita beramal dengan muamalat Islam ini, maka Allah akan redha, Allah akan sayang kita. Yang mana dalil nombor satu, dalil naqli tuntutan beramal dengan muamalat Islam, yang mana Allah telah berfirman, ayatnya kita boleh tengok dalam buku teks. Ni Ustaz tulis maksudnya sahaja. Maksudnya dalam surah An-Nisa ayat 29, maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Allah pesan kepada kita, kita berurusan jual beli, kita berurusanlah dengan saling meredai. Bila kita berurusan dengan urusan yang tidak adil, maka ada sebelah pihak yang akan merasa ataupun akan ditindas. Jadi itu adalah
jalan-jalan yang batil, jalan-jalan yang salah. Jadi Allah melarang kita untuk memakan harta daripada perniagaan ataupun jalan yang salah. Maka Allah menyuruh kita untuk saling meredai apabila kita melakukan muamalat Islam. Yang kedua, dalil naqli, ancaman tidak beramal dengan muamalat Islam. Orang yang tidak beramal dengan muamalat Islam, Allah telah memberikan ancaman seperti mana dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6, yang mana Allah telah menyatakan yang bermaksud kecelakaan besar bagi yang mampu dalam timbangan dan sukatan. Maknanya dia boleh untuk menyukat, menimbang dengan keadaan yang baik, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat dan menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Itu orang yang mampu. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan, yakni hidup semula sesudah mati, pada hari kiamat nanti yang amat besar huru-haranya, hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam? Allah tanya, tak takut ke bila buat kurangan dalam timbangan, bila tidak memberikan sukatan yang betul kepada orang lain, tak takut ke nanti depan Allah akan disoal, depan Allah akan dihisap amalan? Itu orang yang tidak mengamalkan muamalah Islam dengan betul, maka Allah memberikan ancaman. Depan Allah nanti Allah akan hisap dan Allah akan memberikan balasannya. Okey, boleh? Cantik. Okey, seterusnya kita akan ke kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah Islam seterusnya, yang ketiga. Tadi 1, 2, yang ni ketiga pula. Contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalat Islam. Seperti mana satu hadis Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, "Apa semuanya ini wahai tuan punya makanan?" Faham tak tekad tu? Faham tak? Bila Nabi jalan-jalan di pasar, Nabi berhenti Nabi berhenti dekat satu gerai menjual makanan, Jadi Nabi pun seluk masuk bawah. Seluk bawah, atas tu ada makanan, contoh macam kacang kan, macam kacang semua. Bawah tu Nabi seluk. Bila Nabi seluk, asal basah. Maksudnya makanan tu elok tak elok? Tak elok, rosak. Kemudian Nabi tanya kepada orang yang jual tu, pasal apa ni? Ada yang basah bawah ni, pasal apa? Lepas tu orang tu kata apa? Orang yang menjual tu kata apa? Terkena hujan wahai Rasulullah. Kemudian baginda bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Maknanya apa? Nabi tanya, pasal apa tak atas? Hak yang buruk-buruk, hak tak elok ni duduk di bawah. Bila duduk di bawah, bila orang nak beli, orang yang jual ni dia akan ambil yang bawah, dia akan sok ambil kat bawah, dia akan masuk, padahal itu yang rosak. Jadi ada dah berlaku di zaman Nabi dan Nabi menegurnya. Kemudian Nabi sambung lagi, sesiapa yang menipu maka dia bukan daripada kalanganku. Hadis riwayat Muslim. Dan maksud yang Nabi sebut bukan daripada kalangan tu, ku tu maksudnya apa? Bukan maknanya orang itu telah menyalahi sunnah Rasulullah dan petunjuk baginda. Dia tak ikut Nabi. Macam tu. Nabi suruh ikut sukatan timbangan yang betul bila melakukan urusan jual beli. Tapi bila melakukan tindasan ataupun penipuan, itu adalah menyalahi sunnah Nabi SAW. Okey, boleh? Dapatlah. Dapat cantik, good, excellent, terbaik. Okey, kita akan terus dengan perbezaan. Kita nak tahu apakah perbezaan muamalat Islam dengan konvensional. Konvensional ni apa? Yang bukan Islam yang bukan Islamik. Barat menggunakan transaksi konvensional yang bukan Islamik. Okey. Apa perbezaannya? Jom kita tengok. Muamalat Islam bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah semestinya. Manakala konvensional bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Konvensional manusia yang buat, manusia yang atok. Maknanya hanya manusia yang fikir nak buat macam mana urusan tersebut. Tapi kalau muamalat Islam, semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Kemudian muamalah Islam mengharamkan riba seperti mana Allah sebutkan tadi ini dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tak boleh amal riba dalam muamalat Islam. Kemudian dalam konvensional sememangnya diamalkan urusan riba dalam transaksi mereka. Ini perbezaan muamalat Islam dengan konvensional riba. Yang ketiga, bebas daripada unsur judi dan gharar. Judi faham? Gharar ialah kesamaran. Benda yang tidak pasti dilakukan dalam transaksi. Dalam muamalah Islam tak ada yang tu. Tak ada. Tapi kalau konvensional sebenarnya ada unsur judi, ada unsur gharar. Tidak pasti depa guna, depa buat, depa amal. Dan muamalah Islam berteraskan keimanan kepada Allah, manakala konvensional hanya berteraskan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Itu kelebihan muamalah Islam berbanding konvensional, perbezaan antara keduanya. Okey. Dapat boleh ada berapa semua? Ada 4 jenis pembahagian perbezaan antara muamalah Islam dan konvensional. Sekarang kita akan masuk spektrum ilmu, yang mana spektrum ilmu ini kita lebih kepada mengenali riba itu apa dia. Riba dalam muamalah Islam ini terbahagi kepada dua, iaitu riba ad-duyun, iaitu riba hutang. Seperti biasalah, hutang, bagi hutang 100, bayar 110, RM10 tu riba. Okey, riba al-buyung, riba jual beli. Riba jual beli. Dan manakala ulama mazhab Syafi'i membahagikan riba ini kepada 3 pula. Riba al-fadli, riba an-nasi'ah dan riba al-yad. Riba al-fadli ialah riba yang mana pertukaran barang ribawi. Barang ribawi yang tidak sama sukatannya. Macam contoh, tukar emas dengan emas, tapi emas ni emas yang elok. Tukar pula dengan emas juga, tapi emas yang kurang elok sikit. 916 tukar dengan 715. Betul kah? Macam tu lah, lebih kurang lah. Maksudnya nak barang ribawi yang sama, tapi sukatan dan juga kualiti yang berbeza, itu termasuk dalam riba al-fadl. Manakala riba an-nasi'ah, riba an-nasi'ah ialah pertukaran barang ribawi yang dilaksanakan ataupun dijalankan dengan masa yang tertangguh. Macam tukar bali dengan bali, bali dengan bali, tapi ambil hari ni bayar nanti. Ambil hari ni bayar nanti. Ambil 2 secupak tapi bayar secupak. Walaupun tak nampak dengan ketara unsur riba di situ, namun begitu apabila adanya masa tertangguh, dia dikategorikan sebagai riba. Sebab apa? Mungkin pada waktu itu nilai barang ribawi yang ditukar dengan harga tertangguh itu masanya berbeza dan nilainya juga akan berbeza, macam tu. Dan juga riba al-yad. Yad ni apa dia maksud dia? Yad ni tangan, yadun ni tangan. Maknanya kalau tidak di pertukaran barang ribawi yang tidak dilaksanakan pada satu majlis yang sama. Maknanya tukar, ambil barang nanti. Ambil dulu nanti, macam mana nak buat? Pertukaran barang tu tak dijalankan dalam satu majlis yang sama. Tukar emas dengan emas, tapi ambil dulu, nak tukar tu nanti bagi. Itu jadi riba. Faham tak ni? Dia bukan ansur-ansur tak, dia bagi juga, tapi bukan waktu yang sama. Jadi yang bolehnya waktu mana? Tukar pada waktu sama. Aku bagi kat hang, hang bagi kat aku. Itu boleh. Tapi kalau aku bagi kat hang, macam tu, yang hang bagi aku tu nanti, itu tak boleh. Itu riba al-yad. Macam tu cerita dia. Boleh tak? Boleh. Jadi itu maksudnya di segi mazhab Syafi'i. Okey. Kita akan teruskan dengan unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam. Apakah unsur-unsur diharamkan dalam muamalah Islam? Bila kita nak melaksanakan muamalah Islam, ada perkara yang diharamkan untuk kita lakukan. Yang pertama, apa dia? Riba. Tadi kita dah makna riba ni apa dia kan? Okey, riba ni apa? Riba ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dengan hutang. Contoh yang diberi dalam buku teks, Aiman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Aiman mesti membayar RM110. Jadi tang mana ribanya?
ribanya pada RM10 tu. Pertambahan dalam bayaran balik hutang RM10, itu nama dia riba. Tapi kalau pinjam RM100, bagi balik RM100, tak ada apa. Tak ada riba lah di situ. Yang ribanya bila ada pertambahan hutang. Itu dia punya keyword dia, pertambahan hutang. Okey, gharar. Gharar, kesamaran. Gharar ialah kesamaran. Dia punya point dia ataupun keyword dia, kesamaran. Kesamaran dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya, menjual burung liar di udara. Contoh, kita ada orang ramai kat kita kan, nak beli burung. Kita pun tak ada burung yang kita ada depan ni, tapi kita jual burung yang ada atas langit tu. Nampak burung kat atas tu 2-3 ekor kan, aku jual burung tu dekat hang. Sekok RM10. Boleh tak? Tak boleh. Gharar, unsur gharar, ketidakjelasan, kesamaran lah. Nak jual macam mana tah, pergi mana nanti nak beli macam mana kan. Itu ada penindasan. Tak adil bagi kedua-dua belah pihak. Ada gharar. Gharar apa tadi maksudnya? Kesamaran. Okey, judi perbuatan yang melibatkan pertaruhan. Dia punya point dia ialah pertaruhan. Judi, pertaruhan, sesuatu yang berharga. Contohnya, mempertaruhkan dalam wang dalam suatu perlumbaan. Perlumbaan ni disebut di sini perlumbaan lah. Dan perlumbaan mungkin kita boleh tahu apa dia. Contoh macam lumba kuda kan. Ada nombor-nombor ni, kuda ni, macam kita duk tahu dalam kalender kuda kan, ada gambar kuda kat bawah tu. Pertaruhan kuda tu, pertaruhan. Tengok kuda mana yang menang. Orang yang menang letak duit pada kuda tu, nombor kuda tu, menang, dapat duit kat dia. Macam contoh, orang ni letak 100 pada kuda nombor 1, orang ni letak kuda nombor 2, nombor 3, yang menang nombor 1, yang nombor 2, 3 ni kalah, habis wang pertaruhannya kena bagi dekat nombor 1. Itu judi. Pertaruhan lah, pertaruhan. Boleh nampak lah, cantik. Okey, seterusnya darar. Darar ialah kerosakan. Mudarat. Darar ni apa? Mudarat. Setiap perkara yang mendatangkan atau membawa kerosakan. Contoh, melakukan transaksi barang terlarang seperti senjata api kepada kanak-kanak, jual pistol betul. Bukan pistol mainan, bukan pistol ayak, pistol betul, jual kat budak-budak. Alamak, tak boleh. Itu darar, mendatangkan kemudaratan. Okey, insyaAllah. Okey, pengertian rukun, syarat dan akad dalam muamalat. Okey, kita masuk pada akad pula. Akad ni apa dia? Kita tengok dulu nah. Maksud akad dalam muamalat Islam ialah di segi bahasa ikatan, simpulan, istilah, ijab dan kabul dalam urusan perniagaan dan kewangan. Ijab dan kabul. Ijab kabul nah. Ijab, contoh apa? Alhamdulillah. Apa makan? Makan ke? Tak makan lagi, pergi makan dulu. Ambil teh ke kopi, kami duduk depan cicoh dengan kuih pak segi tawak ke. Layan. Istilah ijab kabul nah, aku jual, aku beli dalam urusan perniagaan dan kewangan. Okey. Yang kedua, rukun dan syarat akad. Okey, rukun akad ada 3. Ingat, rukun akad ada berapa? Ada 3. Yang pertama, pihak yang berakad. Pihak yang berakad ni siapa dia? Penjual dan pembeli. Nampak dah tu Ustaz buat tu, cantik dah tu. Rukun akad, pihak yang berakad. Yang pertama, penjual dan pembeli. Dapat, cantik. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan. Barang tu apa dia? Harga dia kan, akad pada harga dia, akad pada barangnya, sesuatu yang diakadkan. Dan yang ketiga, sirah. Okey, sirah ni apa? Ijab dan qabul lah. Sirah, apa nama ni? Ucapan kita. Aku jual barang sekian-sekian pada harga sekian-sekian. Orang yang beli, aku beli barang sekian-sekian dengan harga sekian-sekian. Gitu cerita dia. Okey, itu tentang rukun. Okey, syarat pula. Syarat akad dalam muamalat Islam ada 3 yang tadi ni ya. Okey, pihak yang berakad, penjual pembeli tadi tu, perkara yang diakadkan dan sirah. Okey, kita tengok dulu pada pihak yang berakad. Penjual dan pembeli mestilah baligh
berakal, mampu memelihara dan menguruskan harta. Jadi orang yang tak baligh, budak-budak, boleh ke? Dia tak wajib lah, untuk nak berakad dalam muamalah Islam. So budak pergi beli barang kan, beli kalau dia tak berakad dengan kita, tak apalah. Cuma kita syaratnya ialah baligh. Nak berakal, orang tak gila lah. Kalau orang gila boleh tak? Tak boleh, tak sah. Kemudian mampu memelihara dan menguruskan harta. Jadi kanak-kanak ataupun orang yang belum memayis, yang tak boleh nak memelihara harta, menguruskan harta walaupun dah dewasa, mungkin OKU dan sebagainya, juga tidak disyaratkan dalam akad muamalah Islam. Dan bagi pihak yang berakad, melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Libatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan, tak ada yang dipaksa. Satu pihak dipaksa, dah tak boleh melaksanakan muamalat. Faham tak? Penjual paksa pembeli, itu bukan nama muamalat dah. Kita boleh tarik diri dah, kita boleh elakkan diri daripada meneruskan urusan tersebut sebab ada unsur paksaan. Tak boleh. Macam tu. Kena dua-dua saling meredai, penjual dan pembeli kena saling meredai dan bebas membuat pilihan. Kalau penjual jual barang sekian-sekian, pembeli tak beli, ada pilihan tapi pembeli tak beli, jadi tak apalah. Bila ada paksaan, maka tak boleh dah dilaksanakan muamalat Islam tersebut. Okey, perkara yang diakadkan pula ada 3, iaitu yang pertama, mestilah wujud ketika akad berlaku. Ada barang, ada harga waktu tu. Jangan bila kita nak beli barang tak tahu harga, terus beli. Dia jadi pembeli teranaya. Beli bayar tengok. Alamak, 1,000. Duit ingat kata 200-300 ya, 1,000 contoh. Mau tak mau dah laksanakan dah transaksi tersebut, kena bayar. Jadi tak boleh. Wujud apa dia? Harga barang. Okey, barang atau perkhidmatan yang diakadkan adalah halal. Benda-benda haram tidak disyaratkan untuk berakad. Tak boleh untuk melaksanakan muamalat Islam, dan dapat diserahkan ketika akad. Beli time tu, dapat barang time tu. Macam tu nah. Okey. Jadi kalau online macam sekarang ni kan, kita online, kita beli kat Shopee, beli kat Lazada, beli kat GoShop kan, beli kat mana, CJ Wow Shop. Tu macam mana? Ada pendapat yang terkini, yang mengatakan dibolehkan, sebab penjual itu adalah penjual yang diyakini, dan juga penjual yang sememangnya orang kata apa, duk buat kerja tu dah, memang duk buat kerja tu dah dan dipercayai. Okey, jadi dibolehkan, diharuskan untuk bermuamalah dengan yang macam tu. Okey, dia dapat, boleh. Kemudian sirah ialah lafaz. Ijab dan qabul adalah sepadan. Itu yang pertama. Lafaz ijab dan qabul adalah sepadan. Contoh, Ali melafazkan ijab yang berkata, saya beli sehelai baju ini dengan harga 100, dan Ahmad berkata ya. Kata ya. Iaitu bersetuju menerima tawaran tersebut. Kalau dia kata tak, kalau dia kata tidak, tak boleh. Putuslah syarat tu. Sirah tu tak kena dah. Macam tu. Dapat dah ni. Buat yang senyap itu. Okey lah. Kan. Okey. Boleh. Okey, boleh. Nampak kata boleh lagi. Okey, yang kedua, bila sirah ni yang kedua, lafaz ijab dan lafaz qabul tidak diikat dengan syarat tertentu. Contoh, Ahmad Abdullah menyatakan, saya jual basikal ini kepada awak dengan harga RM1,000 apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Itu syarat. Bila syarat tak boleh. Itu syarat tak boleh. Bila satu lafaz ataupun akad itu ada syarat, maka itu gugurlah syarat ataupun gugurlah sirah tadi ni. Tak boleh diikat dengan syarat. Kalau dia kata saya jual ni dengan harga RM1,000, okey. Tapi kalau dia kata dengan apabila saya sambung pelajaran, itu syarat lah. Kalau tak sambung, tak jual. Itu syarat dia. Dia dapat. Okay, yang ketiga, lafaz ijab qabul dalam satu pertemuan dalam waktu yang sama, itu dilafazkan. Saya jual, orang terus balas saya beli.
Jangan kau ni jual, saya jual minggu depan saya beli, tak pakai. Macam tu. Okey, dapat? InsyaAllah. Okey, seterusnya spektrum ilmu. Ubadah bin As-Samit meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, semaksudnya pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar dan garam dengan garam, mestilah dengan kadar, yakni timbangan sukatan yang sama, dan mestilah dengan penyerahan serentak, yakni dalam satu majlis. Okey, kalau yang Nabi sebutkan, ialah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum, bali, tamar, ni adalah barangan ribawi. Barangan ribawi yang kita maksudkan. Emas, perak, gandum, barangkan makanan asasi, itu adalah barangan ribawi. Semuanya kena kadar yang sama dan mestilah dengan penyerahan serentak, tak boleh dalam majlis yang berbeza. Okey, wallahu alam. Okey, selesailah. Selesai untuk unit 1. Cepat kau? Cepat pula dah nampak tu. Tak apa. Apapun yang penting, walaupun sad, tapi para pelajar dapat, itu yang lebih penting. Jangan lupa untuk download bahan yang Ustaz sertakan di bawah. Okey, mungkin ada yang perlu request tak apa, Ustaz akan terus approve. Dan boleh buat sebagai rujukan, boleh bawa masuk kelas dan boleh berkongsi dengan kawan-kawan. Jangan lupa untuk like perkongsian ni, insyaAllah. Komen untuk beri semangat kepada Ustaz untuk terus memberikan kebaikan, insyaAllah. Dan jangan lupa subscribe pada yang belum. Bolehlah sama-sama subscribe, insyaAllah. Free je, gratis kan. Subscribe, like dan share, kongsi-kongsi kebaikan. Dan insyaAllah untuk pelajaran ke-16 unit 1 konsep muamalah Islam, kita akan tamat di sini. Kita akan sambung dengan pelajaran yang sama, muamalah Islam unit 2 pula. Jadi nak sambung boleh teruslah dengan sambungan selepas ini. Jadi sekali itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kita jumpa dalam unit yang kedua. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.